insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita insyaAllah malam tu. Tajuk yang sesuai untuk bulan Syaban, yang mana kita nak bersedia untuk bulan Ramadan, bulan Ramadan Al-Mubarak yang kurang 30 hari 20 berapa hari tinggal untuk 8, 20, 21, 22 hari insyaAllah. Jadi kena Allah malam tu 8 Syaban, 8 Syaban, sikit lama lagi 15 Syaban. Selalu disebutkan nisfu Syaban. Jadi insyaAllah pasal kami cerita lebih lanjut. Sebelumnya kita persilakan kalau ada siapa situ yang mungkin boleh bimbing kita bacaan Fatihah kita. Siapa? Aida pernah? Aida pernah bimbing Fatihah kita insyaAllah. Boleh kita pendengarkan bacaan Fatihah daripada Sis Aida kita insyaAllah. Sis Aida ada bersama. Line okey kasih okey. Suara kami okey sih. Kami kat bilik depan. Kami masih guna wifi tau. Okey line kami. Suara okey InsyaAllah. Okey, kalau Sis Aida bersedia, kita persilakan untuk Kak Nurul, Sis Nurul Natisha insyaAllah. Pertama pesan pula dengar malam tu mungkin bersama untuk kita pendengarkan. Sis Nurul lepas buka mikrofon sekejap. Bimbing bacaan Fatihah je. Al-Fatihah. Yang selalu kita baca dalam solat insyaAllah. Bersedia je Okey, siapa yang bersedia? Kita insyaAllah Tuan Jeffrey kita, Yanda Jeffrey. InsyaAllah Yanda Jeffrey. Mungkin terus baca doa sekali. InsyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita baca doa sebelum belajar dan doa penenang hati insyaAllah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman wa razuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. InsyaAllah malam-malam tu insyaAllah kita akan sambung pengajian kita dengan tajuk puasa. Jadi kami ada share dalam grup link kepada modul jadi siapa-siapa boleh cari modul tahap 1, 2, 3. Kini kita dah masuk tahap 3. InsyaAllah tahap 3. Kira tahap yang terakhir tahap yang terakhir insyaAllah dengan tajuk malam tu insyaAllah minggu lepas just recap kita cerita pasal aurat. Jadi boleh tanggal balik rakaman untuk minggu lepas. Kita cerita tentang aurat tu tadi InsyaAllah. Aurat lelaki, aurat perempuan. InsyaAllah panjang lebar telah dikongsikan. Tapi baik juga kiranya kita baca semula nota tu. Sebab kalau dari segi syarahannya, kalau ikutkan panjang lagi, yang mana kita cover secara menyeluruh dengan dua malam perkongsian yang ada. Jadi subhanallah, benda tu perlu belajar dan sentiasa belajar. Okay, siapa yang boleh kita bersalam dan sebagainya kan. Di subhanallah di situ batas-batas pergaulan tu pun silat kita dah cover sebelum tu. Kita cover sebelum tu melompat sebelum tu kita dah melompat pergi ke tahap 3 pada awal-awal kelas dulu. Jadi ya pun boleh tanggal balik tentang tajuk tu tadi tu ibadah puasa. Senang Jadi subhanallah pertama-tama dan selamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam tu kami nak mengingatkan diri sendirilah. Subhanallah, kerana dengan takdir Allah kita ada perjumpaan macam tu sekurang-kurangnya walaupun COVID melanda kita ialah khawatir dengan kalau buat bersemuka dan sebagainya, kita khawatirilah dengan dan
kita simaklah ada kelak salah menyalah kan. Salah menyalah sampai si ikut SOP dan sebagainya. Subhanallah. Jadi apapun, insyaAllah akan kita adakan, andai kata, apa ni? Andai kata keadaan membenarkan. Kini tu bila mana wabak tu tengah merebak, agama kita pun mengajar kita untuk jangan pergi ke tempat yang ada wabak dan masa yang sama kita menjaga diri masing-masing lah. Ini masih menjaga kita, semoga kita ada dan subhanallah kami baru dapat berita juga minta doa semua para mualaf. Ada seorang sahabat yang baru je ada juga jumpalah awal tahun tu tadi awal berjumpa tahun tu tadi nya ada anak angkat seorang anak angkat seorang baru umur setahun lebih kini tu admitted dekat hospital Mekah Miri dalam keadaan tidak sedar, kena COVID positif COVID-19 baru umur setahun lebih. Adam namanya, nama anaknya tadi nama anaknya Adam. Moga diberi kesembuhan lah. Bawa semalam mula si sedar dan dengan admitted. Jadi nang benar lah bahawa apa tu virus tu COVID tu walaupun kini tu banyak orang fikir benda yang biasa, tapi benda yang berpotensi meragut nyawa orang yang kita sayangi. Jadi kena Allah jaga diri masing-masing walaupun lebih-lebih lagi kalau kita set dah vaksin dan sebagainya perlu jaga benar-benar lah benda tu daripada ancaman yang sama lah. Jadi subhanallah minggu lepas juga, dalam minggu yang lalu juga kan ada cerita hari Rabu dan Khamis ada jenazah COVID juga yang umur 2 tahun, bayi umur 2 tahun kan. Jadi subhanallah walaupun kita tadi mungkin berapa bahaya sebab dah ada vaksin dan sebagainya, tapi ingatlah sebagai pembawa kita masih boleh dijangkiti dan kita masih boleh bawa pada anak-anak kita yang belum lagi vaksin atau orang tua kita yang belum lagi ada booster dan sebagainya lah. Subhanallah. Ini kena Allah sama-sama kita menjaga diri daripada itu dan walaupun macam kita bersyukur pada Allah SWT dengan kecanggihan teknologi kita masih dapat mendirikan solat di rumah masing dan menuntut ilmu lah secara live bukannya layan YouTube tidak dapat nak tanya soalan dan sebagainya, tapi bila macam tu keadaan macam tu kita dapat bersua muka secara dalam maya lah dan terus menerus dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila menyebut tentang ibadah itu maksudnya sebagai seorang hamba, kita kena mengingati semula bahawa kita ada pencipta. Akal fikiran kita akan kembali kepada satu kesimpulan bahawa tidak mungkin bahawa dunia ini tercipta sendiri. Setiap benda pasti ada benda yang mencipta. Lagi-lagi benda yang kompleks macam kita manusia tu kan. Benda yang kompleks macam kita tu pasti ada pencipta, ada yang mereka yang mengatur segala-galanya. Dan bila menyebut tentang ibadah, maksudnya kita tadi melakukan sesuatu untuk mendapat keredaan, untuk mendapat rahmat daripada pencipta kita tadi atas janji-janji yang telah diberikan. Jadi Allah telah janjikan kepada kita dalam banyak firman bagi siapa yang dapat mengikut segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang, dicegah untuk kita melakukan. Allah telah janjikan kita banyak pahala dan ganjaran syurga tadi kita dah cerita juga 2 minggu lepas 2 minggu lepas lah kita habis pada hari Sabtu kan tentang neraka. Jadi di subhanallah malam tu kita nak belajar lagi tentang satu ibadah yang menjadi rukun tu maksudnya bila bagi yang siapa yang baru join kita malam tu sebutan bila kita sebut rukun macam rukun negara kan, rukun negara sebagai orang Malaysia kita mesti patuh kepada rukun negara, maksudnya kepercayaan kepada Tuhan. Jadi mesti ada kepercayaan kepada Tuhan. Jadi bila kita sebut rukun solat, rukun puasa, rukun dan rukun wudu, ambil wudu dan sebagainya, maksudnya benda-benda yang wajib, benda wajib yang kita lakukan, si boleh ditinggalkan. Andai kata kita tinggalkan maka jatuh berdosa, kita melaksanakan tanggungjawab kita. Termasuklah benda yang dilarang, apabila kita meninggalkan kita dapat pahala, tapi bila kita buat kita akan dapat
dosa. Benda yang sama lah. Jadi konsep ibadah tu tadi, kita lakukan atas untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana Allah ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Dan puasa yang kita nak cerita malam tu adalah salah satu ibadah khusus. Jadi dalam Islam, Islam didirikan atas 5 perkara. Pertama, mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa antara semua Nabi yang telah diturunkan, bahawa Nabi Muhammad adalah salah Nabi yang terakhir yang diutuskan kepada kita, umat akhir zaman, seluruh manusia. Yang tahu seluruh manusia, kita kena mengaku benda tu yang pertama, syahadah kita. Contohlah yang kita lafazkan dalam solat kita, yang kita lafazkan pertama kali kita nak memeluk Islam, benda tu lah kita perlu mengaku, bersumpah atas dua perkara tu yang disebutkan dua kali syahadah. Kedua, kita kena tunaikan solat. Ketiga, kita kena membayar zakat. Yang paling kurang adalah zakat fitrah. Pun kita dah pernah ceritakan, kalau siapa yang ada rezeki lebih, kena merujuk dengan Baitul Mal, apa yang perlu dibayar. Kalau kita cik Bapak Arif tentang apa yang perlu dibayar dengan gaji yang kita ada, rezeki yang kita ada, merujuk dengan Baitul Mal, cara perkiraan dan sebagainya. Jadi kerana Allah, perkara keempat yang kita nak belajar malam tu, rukun keempat boleh kita tinggalkan, yakni puasa. Subhanallah. Kalau nak cerita pasal puasa dan pengamalan puasa, kita tidak akan jumpa satu umat, satu golongan manusia yang macam orang Islam tu, yang bersusah payah, yang memang konsisten setiap tahun menyambut bulan mulia, bulan Ramadan tu, sampai hari tu lah. Bukan cerita nak beribu-ribu tahun dahulu lah. Kita cerita yang hari tu, bulan Ramadan tu lah, bulan yang kita tanggal lah mana-mana tu sebulan-bulannya diimarahkan masjid pada malamnya, diperbanyak pembacaan Quran, tadarus dan sebagainya. Dan pada siangnya tadi dalam keadaan lapar dan dahaga, bekerja tanpa makan dan minum. Subhanallah. Jadi padahal walaupun rezeki depan mata, jadi kerana kita menahan diri, insyaAllah kita akan pergi kepada maksud lepas tu. Jadi kerana Allah, yang terakhir sekali, ingat kita ada 5 rukun Islam, yang 5 tu boleh ditinggalkan. Andai kata kita persoalkan, kewajipan tu boleh keluar, maksudnya kita keluar daripada Islam. Kita kufur kepada perintah yang Allah telah wajibkan ke atas kita. Untuk yang dahsyatnya yang benar kita nak cerita malam tu, andai kata kita beri macam-macam alasan, kita beri macam-macam sebab dan tadi untuk tidak mengikut apa yang diperintahkan, sebab agama tu bukannya sesuatu, cara hidup tu bukan sesuatu yang kita dapat fikirkan sendiri apa yang baik untuk kita, tapi kita kena yakin dan percaya bahawa Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang menciptakan kita yang lebih tahu apa yang baik untuk kita, apa yang buruk dari kita. Sebab itulah kita kena ada garis panduan, ada buku panduan, yakni Al-Quran iaitu firman Allah, dan contoh daripada Nabi kita. Sebab apa kita sebutkan Nabi itu perlu dicontohi, sebab Allah sendiri sebutlah Al-Quran bahawa Nabi Muhammad sendiri adalah contoh terbaik, uswatun hasanah. Dan disebutkan juga bahawa kehidupan Nabi itu adalah Al-Quran itu sendiri. Bagaimana kita nak tengok Al-Quran itu diamalkan, kita kembali kepada contoh Nabi kita. Jadi sebab itulah kita masukkan contoh Nabi juga, contoh Nabi, subhanallah. Kalau tidak masing-masing kita akan cakap, aku tafsirkan ayat ni macam ni, kita tak ada contoh kan. Jadi masing-masing tengok perkataan sahaja, itulah yang berlaku kepada kitab Allah yang sebelum-sebelum ni kan. Masing-masing buat terjemahan last masing-masing setuju untuk tidak bersetuju, semua buat aliran masing-masing. Jadi sebab itulah kita tengok hari ni pun kita diuji juga kan, kita orang Islam kita diuji. Siang tadi saya ada diterima soalan kan, apa yang dimaksudkan dengan sunnah wal jamaah kan. Jadi subhanallah, cerita pasal mazhab ni tadi, subhanallah, ni maksudnya perbezaan pandangan. Ayat yang sama boleh difahami dengan cara yang berbeza kan. Jadi mengikut guru tadi, masing-masing ada hujah masing-masing. Masing-masing ada hujah masing-masing. Tapi antara bila sebutkan sunnah wal jamaah, kita menghormati perbezaan pandangan, kita meraihkan perbezaan pandangan. Sebab Allah telah ciptakan kita untuk macam ni lah, untuk ni tadi. Jadi kalau benda yang memang dah terang nyata,
Okay? Hanya boleh sembah Allah Subhanahu Wa Taala, itu tak ada khilaf. Tapi contohnya lah, kita ambil benda yang khilaf. Contohnya, ambil satu ayat. Ni satu ayat just untuk bagi kefahaman untuk yang ada tanya tadi, yang ada tanya tentang perbezaan pandangan ni. Ni satu contoh yang telah disepakati memang khilaf. Khilaf ni maksudnya jadi ada perbezaan pandangan. Contohnya bagi wanita, kita cerita minggu lepas kan, adakah muka tu wajib ditutup dengan nikab, dengan burka atau purdah tadi kan. Purdah dia masih nampak dahi dan mata, kening pun nampak kan. Kalau nikab, dia tutupkan dahi tu tutup juga, hanya nampak mata. Dan burka memang tak nampak lah. Dia tengok, perempuan pun tengok pun daripada lapisan kain tudung tu tadi lah. Subhanallah. Tu burka tahap yang memang tutup habis lah. Jadi kena Allah, masing-masing ada hujah, masing-masing ada hujah masing-masing. Tapi kalau kita kat sini, kita kat Malaysia ni lah, kita berpandangan sekali lagi tangan dan muka tu saja aurat untuk wanita, maksudnya boleh dinah. Jadi kita kena raikan, tapi kita kena faham tujuan kenapa disyariatkan untuk bertudung, berhijab ni tadi kan. Dan kalau ada contohnya bila bercakap isteri Nabi, siapa-siapa sahabat nak bercakap dengan isteri Nabi perlu belakang tabir, belakang tabir kan, tak boleh cakap langsung, tengok muka secara langsung. Tu antara hujah-hujah orang kata kena pakai nikah dan ni kan. Jadi masing-masing ada tujuan, tapi tujuan dia tadi untuk menjaga batas-batas seksual, untuk mengelakkan sebab daripada kadang-kadang mata perempuan pun boleh memegahkan. Jadi subhanallah, kita kena raikan perbezaan pandangan. Ni maksud tadi ada perbezaan pandangan kat situ. Jadi kerana Allah, kita dah cerita panjang lebar tentang aurat minggu lepas. Diperbolehkan untuk melihat bila kita berurusan, macam kita kat Malaysia ni kan, kita berurusan macam belajar dan mengajar kan. Macam Rosyah nak tengok anak murid tengah belajar ni, diperbolehkan untuk tengok muka lah tadi, untuk berurusan, untuk bercakap. Tapi kalau selain daripada tujuan tu, tak dibenarkan. Sebab kita takut ada kalau antara lelaki dengan perempuan, tak kira lah kahwin tak kahwin kan, antara lelaki perempuan, dia kata tak ada orang, tak ada perempuan tadi, tak ada wali, tak ada pembimbing dan sebagainya, dan pasti orang ketiga tu tadi siapa? Syaitan. Syaitan yang membisik-bisikkan untuk berlaku benda yang tak mahu lakukan lah pada asalnya. Jadi sebab itulah Allah tahu apa baik untuk kita, dia perintahkan macam ni. Tapi itulah kita kena belajar untuk menghormati pandangan-pandangan baik, sebab benda tu tak wajib, tapi kalau siapa nak pakai, kita jangan juga mengutuk lah, kita macam mengutuk atau menyalahkan ni benda yang salah, padahal dia nak menjaga maruah diri dia nak menjaga bahawa kecantikan dia tu hanya untuk suami atau untuk keluarga dia sendiri tadilah. Jadi dia nak menjaga diri dia sendiri kan. Jadi siapa yang nak pakai purdah ke, nak pakai nikab ke, nak pakai burqa ke tadi tutup kan, tu hak masing-masing. Tapi kita yang sepakat memang aurat wanita setakat muka dengan tangan saja yang boleh diperlihatkan. Yang lain kena tutup lah. Okay, subhanallah. Jadi kena Allah cerita pasal puasa. Subhanallah. Tanya diri masing-masing, dah bersedia tak untuk puasa bulan Ramadan ni. Jadi kalau siapa yang fikir, jangan fikir, ni kan kita kena, kalau boleh kena start berlatih. Ni lah bulan Sya'ban ni. Bulan yang penuh barakah juga. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Kita minta Allah berkati bulan Sya'ban ni, kita dalam bulan Sya'ban ni. Nabi sebut tak ada bulan, bulan Sya'ban ni tak ada bulan selain bulan Ramadan yang isteri Nabi pernah tengok Nabi sendiri puasa, kecuali bulan Sya'ban ni yang paling banyak berpuasa. Jadi bulan ni lah kita boleh dah banyakkan puasa sunat lah. Tak ada puasa wajib tu bulan Ramadan. Puasa sunat ni, jadi kita kena perbanyakkan, kena biasakan diri. Sebab bagi, macam kita pernah cerita juga hari Khamis lepas kita ingatkan, subhanallah, untuk hadir majlis ilmu macam ni pun mungkin satu benda yang berat benda yang berat bagi orang-orang yang macam-macam alasan lah, kan. Tapi bagi orang yang betul-betul ikhlas, betul-betul nak mencari ilmu, nak menambahkan iman, kesedaran kita bila tambah kesedaran, insyaAllah iman bertambah dengan
benda ni jadi mudah. Walaupun tadi sejam setengah dan sebagainya kan. Dia akan jadi mudah. Sama juga untuk puasa. Bila kita dah biasa, benda tu benda yang biasa. Benda yang kita Isnin Khamis kita puasa. Puasa bid tengah bulan kita puasa. Ada puasa-puasa sunat kita puasa kan. Jadi subhanallah, bila datang bulan Ramadan, tu benda yang biasa. Menahan lapar tu, dahaga tu benda yang biasa dalam kehidupan seharian. Jadi bila kita sebut tentang puasa atau saum dalam bahasa Arab, saum, puasa dari sudut bahasa bererti menahan diri daripada sesuatu seperti kata-kata dan menahan. Pendeknya menahan, maksudnya menahan diri. Menahan apa? Menahan diri lah. Menahan diri daripada berkata-kata benda yang tak baik, daripada makan benda, terlalu banyak makan. Subhanallah. Sekarang ni kita kat Malaysia ni, kita dirahmati Allah dengan macam-macam jenis makanan. Jadi subhanallah, bukannya makan sekali sehari saja, 3 kali sehari pun. Ada yang makan sampai 5 kali sehari kan. Brunch pun ada, minum petang pun ada, supper pun ada kan. Subhanallah. Jadi kerana Allah, kita dirahmati Allah dengan banyak makanan. Tapi inilah 1 bulan. 1 bulan kita bersederhana dalam makan-makan. Siang memang tak ada makan lah. Kita hanya makan awal pagi sebelum matahari naik. Kita sahur. Kemudian sebelum bila dah terbenam matahari, kita berbuka puasa. Jadi sebut Allah, ni firman Allah dalam surah Maryam. Surah Maryam antara wanita ya, Allah muliakan namanya menjadi nama surah dalam Al-Quran. Surah ini ayat 26 menyebut tentang puasa. Jadi makan, minum dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seorang manusia. Maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi kita tengok dekat sini, Ibu Maryam, subhanallah, Ibu Maryam ni, dia dalam keturunan, dia mengikut ajaran Nabi Musa AS, memang yang mendapat Taurat, buku Taurat, yang sangat taat, dan sangat taat daripada keluarga Imran. Maryam ibnu Imran, ibni, perempuan binti lah. Maryam binti Imran. Imran juga antara keluarga-keluarga yang dimuliakan Allah sebagai keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Nuh, keluarga Imran tadi. Keluarga Imran tadi yang bukan Nabi pun Allah muliakan. Allah muliakan ni kira macam wali Allah jugalah. Wali Allah yang Allah telah pilih kan. Nama-nama disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kerana Allah, mengikut ayat ni, kalau kita tengok ayat ni, puasa Ibu Maryam tadi, Ibu Maryam sebenarnya, kalau ikut sejarah ni lah, dia mendoakan, dia telah mendedikasikan, dia minta doa dengan Allah, doa Ibu Maryam pun telah dicatatkan dalam Al-Quran. Berusaha pun tak ingat, tapi ada doa tadi. Dia dedikasikan. Jadi subhanallah, macam kita tadi bakal macam berusaha lah, ada bakal anak seorang lagi, insyaAllah kita doakan semoga dapat lahir sebelum raya atau selepas raya. Kan? Jadi kerana Allah, kalau dia telah minta kepada Allah agar dia telah bernazar kepada Allah agar anaknya tadi memang diserahkan untuk kerja-kerja agama. Jadi sebab itulah Maryam ni tadi memang betul-betul dididik untuk ialah banyak solatnya, banyak ni tadi kan. Jadi memang diletakkan dekat ni tadilah. Kita tengok antara kemuliaan Maryam tadi, dia seorang wali Allah. Dia tak payah cari makanan. Tiba-tiba je ada macam buah-buahan musim sejuk, musim panas ke apa semua kan. Sentiasa ada makanan disediakan untuk Allah terus sediakan. Jadi macam Zakaria, Nabi Zakaria pernah bertanya, Nabi Zakaria pernah datang melawat Maryam, pernah melawat Ibu Maryam alaihissalam, pernah melawat, hairanlah tengok, mana datang buah ni bila masa Maryam ni keluar pergi cari buah-buah dan kumpul buah-buah, dan buah-buah tu tak mungkin dikumpul. Tak mungkin dikumpul sebab apa? Musim panas ada buah musim sejuk. Musim sejuk pula ada buah musim panas. Jadi subhanallah, memang suatu yang Allah muliakan Ibu ni Maryam tadilah. Jadi
bila Maryam ni tadi, dia berdoa kepada Allah pun Allah catatkan dalam Al-Quran. Dia kata dia bernazar, aku telah bernazar puasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pada hari ini. Subhanallah. Jadi subhanallah. Ini satu ayat Jadi bila kita sebutkan puasa tadi, bukan sahaja menahan diri daripada lapar dan dahaga, tapi menahan diri daripada berbicara. Jadi berbicara bukan maksudnya langsung tak bercakap berbicara daripada perkara-perkara yang dosa lah. Contohnya mengumpat, contohnya apa lagi buat fitnah, tu lagi lah jangan bercakap. Atau benda-benda yang sia-sia. Kalau benda yang sia-sia pun dia sekadar poret, dia sekadar bercakap je kan. Cara pun menahan diri pada pekerjaan, banyak bercakap lah. Subhanallah. Sebab kita kalau bulan biasa macam ni pun kita tak biasakan diri untuk menahan diri kan daripada jadi kerana Allah sebenarnya latihan untuk kita. Bulan puasa ni lah satu latihan. Bukan sahaja untuk merasa cukup dengan makanan yang sedikit, makanan sedikit, bukan sahaja merasa cukup dengan makanan sedikit, tapi juga berbicara bila perlu saja. Bukannya berbicara sikit-sikit memang bercerita lah, semua cerita pasal orang, cerita pasal keburukan orang ke apa ke kan, nak mengutuk orang ke mengutuk pemimpin ke dan sebagainya. Bukan macam itulah kita sebagai orang Islam. Bila sebut puasa ni tadi, dia bukan saja melatih fizikal kita untuk menahan lapar dan dahaga, tapi melatih rohani kita daripada berbuat benda-benda yang dosa tadilah, yang dosa macam dosa mulut. Kalau boleh termasuklah daripada mendengar orang lain bercerita, mendengar, melihat yang tak sepatutnya kan. Dan kita sendiri juga banyakkan ke masjid daripada pergi ke tempat-tempat yang lara lah, yang sia-sia orang cakap, yang sekadar hiburan. Sekarang ni subhanallah, dunia akhir zaman kita banyak berhibur daripada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni untuk renungan masing-masing lah. Jadi kalau puasa dari sudut syarak, dari sudut syarak, ni syarak ni maksudnya tadi dari sudut undang-undang. Syarak daripada perkataan syariah. Syarak daripada perkataan syariah. Syariah bermaksud undang-undang. Jadi puasa dari sudut peraturan, ni daripada sudut peraturan. Tadi dari sudut bahasa, dari sudut bahasa. Dari sudut peraturan, dari sudut undang-undang, maksudnya menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Tak ada niat, tak kira puasa. Tak ada niat, tak kira puasa. Maksudnya tak ada niat langsung. Nak puasa, contohnya berlapar lah. Berlapar sebab tak ada makanan. Tapi tak ada niat. Tak ada niat untuk puasa kerana Allah. Jadi itu tak dikira sebagai puasa. Tu hanya dikira sebagai lapar sajalah. Jadi itu tak dikira. Tapi dan kena ada waktu juga. Kena ada waktu. Bukannya daripada terbenam matahari sampai terbit fajar terbalik kan waktu malam puasa. Tidur lebih banyak tidur, tu tak kira puasa. Waktu tidur tak kira puasa kan. Jadi dia kira waktu terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu yang dikira. Jadi subhanallah, waktu kita mula puasa berbeza-beza. Waktu kita berbeza-beza ikut tempat. Ada tempat azannya awal, maka awal lah dia start sahur kan. Start sahur, start puasa. Ada yang macam dekat Semenanjung, dia terbit matahari dia lambat, pukul 7 baru start puasa. Ke 6 lebih kan, 6.50 lebih baru start puasa. Tapi buka puasa pun lambat juga. Macam kita kat sini, kat Sarawak, dah pukul 6.30 dah masuk maghrib je, bunyi je azan maghrib, kita terus boleh buka puasa. Ini jadi sudut syarat. Jadi insyaAllah malam ni kita belajar bila sebenarnya tanya, mungkin ada yang tahu, ada yang mungkin yang tak tahu. Okay. Bila sebenarnya diperintahkan puasa ni tadi? Kita start dengan kita umat Nabi Muhammad ke? Atau sebenarnya daripada dulu lagi pernah ada puasa-puasa? Subhanallah. Jadi ni ayat yang famous, selalu diceritakan, selalu disebutkan lah oleh ustaz-ustaz bila kita topik puasa kan. Bila topik puasa. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu kun anfusakum Astaghfirullahaladzim, kami pandai lupa dah ayat tu. Ya ayyuhallazina amanu, jom kita sama-sama dengar. Sebelum kami salah baca. Ku anfusakum naro ya.
surah At-Tahrim. Okey, kita kena dekat dengan Al-Quran. 183. Jom. Alhamdulillah. Malam tu sebenarnya malam pertama kami cerita pasal puasa. Okey. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Astaghfirullahaladzim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, sama macam ayat yang dikongsi dalam nota tadi. Ya, bermaksud wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya jadi kita yang meyakini Allah yang ada. Kita yang meyakini ada tentera Allah iaitu para malaikat. Adanya para nabi yang diutuskan. Adanya kitab-kitab yang diturunkan. Adanya hari akhirat. Adanya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan Allah, kita yang meyakini benda tu, disebutkan situ, kamu telah diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam. Siam, siam maksudnya tadi untuk berpuasa tadi ya. Kama, lalu kita sebut dengan lagu Siti Hadiza kan, hati kama, hati yang sama kan, hati yang sama, hati kama kutiba alal ladzina min qablikum kama alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi disebutkan situ bahawa bukan kita aja yang disuruh berpuasa, yang umat terdahulu pun umat Nabi Isa. Kita tengok kalau Kristian sebenarnya kalau dalam Bible-nya ada puasa 40 hari. Ada puasa 40 hari ya. 40 hari dalam Kristian. Tapi wallahu a'lam bisawab, macam ni last-lastnya jadi Good Friday aja. Good Friday aja, satu hari aja setahun untuk berpuasa. Ya pun belum tentu ada yang buat. Wallahu a'lam bisawab kan. Siapa yang betul-betul ada yang mengamalkan tapi macam orang Islam, subhanallah, memang ada yang puasa yok-yok, yang ada yang berpura-pura puasa, ya Allah je tahu, Allah yang tahu. Tapi kita sedangkan satu macam kita di Malaysia, kita di Indonesia, kita di Arab Saudi atau mana-mana negara sekalipun termasuklah walaupun minoriti orang Islam, walaupun minoriti semacam Amerika Syarikat, di Eropah dan sebagainya, kita lihat ada segolongan manusia orang Islam yang memang sebelum bulannya berpuasa. Kalau kita selalu dengar orang yang taklah Sami Buddha yang dalam temple mungkin banyak juga berpuasa, subhanallah, banyak yang berpuasa, tapi kita tahu juga puasanya sama macam Islam. Adakah betul-betul berlapar dan dahaga atau kadang-kadang boleh minum. Tapi kita tadi memang makan dan minum, makan minum tidak dibenarkan. Ya, kerana Allah disebut situ bahawa puasa tu sebenarnya daripada dolok-dolok lagi, bukannya kita aja. Dan apa tujuannya puasa? Kita kembali kepada tadi, supaya apa? Supaya kita bertakwa. Subhanallah. Tujuan puasa supaya kita bertakwa. Mungkin anda kalau kena apa maksud takwa tu? Spesies binatang ke apakah? Takwa tu maksudnya keadaan kita tadi yang taat kepada perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya, maksud takwa. Kita boleh pada kita seorang bertakwa tapi semayang. Kita seorang bertakwa tapi puasa. Orang yang bertakwa yang akan melaksanakan segala yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Jadi kerana Allah, sama-sama kita berdoa, kita bukanlah orang yang munafik. Kita tak takut kita jangan munafik kan. Kalau munafik, kita akan masuk neraka yang jauh lagi lebih rendah, neraka paling neraka sakar. Subhanallah, negara neraka bagi orang yang munafik, yang berpura-pura aja Islam, hatinya sebenarnya beriman. Sebab orang yang beriman pastinya akan berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Tingkatan pertama adalah untuk beriman dulu, meyakini dulu bahawa adanya Allah, bahawa adanya takdir Allah, bahawa adanya syurga dan neraka, hari akhirat. Meyakini dahulu kan. Macam ni nak meyakini, banyak belajar, banyak dan untuk satu benda yang hadiah Allah SWT, satu hidayah Allah untuk beriman. Jadi subhanallah, kita kadang-kadang kalau masih jauh minta Allah hidayah untuk taufik Allah untuk supaya kita mudah untuk banyak berpuasa, banyak bersedekah, berzakat, banyak solat kita, subhanallah. Jadi kerana Allah selain badaya, kita banyak juga melaksanakan tanggungjawab yang sewajibnya atas kita lah. Sebagai seorang suami, ketua keluarga, kita melaksanakan tanggungjawab kita. Sebagai anak, kita dari tanggungjawab kepada mak bapak kita. Sebagai jiran, kita laksanakan tanggungjawab kita dengan jiran kita. Sebagai
dengan rakan saudara Muslim kita. Kita pun juga laksanakan tanggungjawab kita. Jadi subhanallah. Kadang-kadang jangan kita fikir kita tak sempurna bila kita jumpa tanya diri masing-masing, bila kita jumpa kawan sama Muslim kita, kita tahu orang Islam kan, ada asyik beri salam. Ada asyik beri salam. Sebab dia hak seorang Muslim. Kalau kita tidak melaksanakan tanggungjawab kita sebagai, tapi siklah jatuh wajib kan. Tapi subhanallah, ya sebenarnya hak, bila disebutkan tanggungjawab, ada 8 hak seorang saudara Muslim kita kan. Sampailah bilanya sakit perlu diziarahi, bilanya meninggal dunia kita perlu bersamalah sampai ke kubur kalau boleh kan. Jadi subhanallah, itu antara hak orang Islam yang mana kalau kita tunaikan tanggungjawab, pada hakikatnya beri salamnya adalah sunat, tapi bila disebutkan tentang tanggungjawab, jadi barang siapa yang baik dengan jirannya, bergaduh dengan jirannya, bergaduh dengan jirannya, bermusuh dengan jirannya, maka tanya diri masing-masing, betulkah kita ada iman? Sebab sebagai orang yang beriman, kita ada kasih sayang, walaupun orang yang tadi jahat dengan kita sepatutnya mengajaknya kepada kebaikan. Kita sebagai orang Islam, kita ada tanggungjawab untuk mengajak orang kepada Islam, mengajak orang kepada yang baik. Yang baik tadi. Islam maksudnya dia kita mengajak orang kepada benda yang makruf, benda yang baik. Dan kita ajak orang jangan meninggalkan benda yang tak baik tadi. Macam ni kita kena lah ada hikmah, kena dakwah hikmah. Walaupun jiran kita tadi mabuk-mabuk kan, selalu mabuk-mabuk dan sebagainya, tikam botol. Macam pernah berlaku kan. Banyak berlaku, memang pernah berlaku lah. Jadi pernah berlaku. Bila mabuk tu jiran-jiran kita tikam dan sebagainya kan. Jadi subhanallah, kita berlapang dada sebabnya masih dalam kemungkaran kan, bila buat benda pada hakikatnya mungkin menyaksik mabuk, siklah yang tikam botol, tikam tin ke dalam ruang taman kita kan. Jadi tapi kerana kita bersebelahan rumah, mudah lagi tikam je, subhanallah. Jadi kerana Allah kita mengutip dia kena belajar untuk berlapang dada dan berbaik-baiklah, berbaik-baik berdekatan kan. Subhanallah, bila mana kita tadi ada buat benda yang sama, setidaknya pasti setidaknya pun ada merasa bersalah kalau setidaknya sedarlah apa yang setidaknya lakukan. Jadi kerana Allah, mungkin ada yang tidak menjadi, tapi kita kena betul-betul kena betul-betul bersabar dan berusaha. Kalau kita siap berusaha untuk berbaik-baik dengan jiran, siap berusaha untuk berbincang dengan baik dan sebagainya, pasti dia akan ada penghujung lah. Itu nama ujian Allah je. Bila ada manusia macam tu, sebenarnya ujian Allah. Ujian Allah hantar kat kita, mampu sih kita sabar. Sebab kita sih tahu kan, walaupun orang yang jiran kita tadi belum lagi Islam dan sebagainya, macam tuan-tuan dan perempuan sekalian lah, saudara-saudara sekalian, siapa tahu tiba-tiba dah habis sekolah menengah, tiba-tiba dah dewasa memeluk Islam, subhanallah, dan penghujungnya tadi baik. Jadi wallahu alam. Jadi kita jangan juga mengecop juga jiran-jiran kita, saya akan dapat hidayah sampai bila, kita doakan aja dan berusahalah untuk menyampaikan Islam tadi. Jadi kata Allah, bila kita nanggap ayat tu ayat yang macam Nabi Malang tadi famous selalu disebut tiap tahun bila datang puasa, itulah dalil yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Jadi bila kita disuruh berpuasa tu tadi, bila masanya kita kembali kepada 1400 tahun dahulu, kita umat akhir zaman tu difirmankan, firman Allah SWT yang bermaksud sambungan ayat tadi bila kita perlu berpuasa yang diwajibkan tadi, beberapa hari itu dalam kurungan tu ada dalam ayat mungkin kami balik kepada tu tadi, kita terus ke tok bagus sikit 18 4 ayat 4 ayat yang banyak bercerita tentang puasa. Jadi siapa-siapa yang nak baca full boleh buka surah Al-Baqarah, surah yang kedua yang paling panjang dalam Al-Quran. Selepas surah Al-Fatihah 184 tadi tak je lah. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Tapi kena yang dalam kurungan Tapi kurungan tu okey. Kurungan tu sudah penutup. Terutama terjemahan tu tadi sepatutnya
yang start dekat beberapa hari yang ditentukan. Kalau ayat tu tadi, ayyamal ma'dudat. Kurungan tu patutnya tutup dekat, diwajibkan itu ialah tadi tutup kurungan sepatutnya. Okey. Ayyamal ma'dudat. Okey. Puasa yang diwajibkan itu ialah, berapa hari yang tertentu, maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Jadi, nangga ada klausa kan? Ada klausa, siapa yang sakit, siapa yang musafir, bolehlah ia berbuka. Kalau nyasi tahan lagi lah, macam nyasi tahan atau memang kalau sakit akan jadi mudarat. Jadi mudarat kalau tak jadi contohnya, macam ibu yang mengandung pun termasuk sekali lah. Kalau jadi akan mudarat kepada anaknya dan sebagainya, maka bolehlah berbuka atau ada puasa. Bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari lain. Maksudnya tadi yang diwajib tadi adalah bulan Ramadan, dan wajib atas orang itu yang tidak berdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang yang miskin. Kalau kita dah tua dan sebagainya, memang terpaksa makan ubat tiap hari dan sebagainya, maka masih wajib kita untuk bayar fidyah dan berazam untuk ganti kalau mampulah. Kalau masih mampu, maka tergugur teruslah untuk ganti puasa tadi. Bagi siapa yang orang tua yang dah nyanyuk sebenarnya, siapa yang nyanyuk memang dah si waras. Waras sebenarnya salah satu rukun. Kalau kita anggap salah satu rukun yang mesti waras, yang mesti dalam keadaan sedar. Kalaunya umur saja tua tapi masih waras, maka masih wajib atasnya, maka bolehnya hanya bayar fidyah. Jadi kalau dah dah nyanyuk dan sebagainya, sebenarnya bagi anak kita anak-anak, dah perlu untuk bayar fidyah untuk orang tua kita lah, anda kata dalam keadaan macamnya. Jadi fidyah tadi dalam memberi makanan kepada orang miskin. Jadi maksudnya tadi kalau ikut Syafi'i, memang bayar zakat guna beras. Yang guna beras kan, guna beras makanan ruji. Makanan ruji kita kat situ lah. Kalau dekat Eropah mungkin guna roti dan sebagainya, guna gandum. Kita kat situ sepatutnya guna beras. Tapi sepakat oleh kita mufti lah di Malaysia, kita bayar zakat di Malaysia guna pandangan mazhab Hanafi, walaupun pada dasarnya kita berpegang pada mazhab Syafi'i dari segi fiqh, untuk solat, untuk sembahyang, untuk ibadat, untuk solat, untuk sembahyang, solat sembahyang untuk sama solat, untuk puasa dan lain-lain. Zakat tu tadi kita guna yang Hanafi tadi. Jadi subhanallah, maka siapa yang dengan sekadar memberikan bayar fidyah lebih daripada yang ditentukan, maka itu adalah lebih kebaikan baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Subhanallah. Jadi antara fadilat, subhanallah, antara fadilat kita akan cerita lepas tu tentang puasa, ini akan menyihatkan tubuh badan. Jadi sebenarnya daripada kita bayar fidyah tadi, sebenarnya lebih baik untuk kita untuk ganti puasa yang tadi, ganti puasa. Tapi masih sebenarnya Syed bermaksud bagi siapa yang terlewat Syed sempat nak mengganti puasa dalam tahun tu, sebelum tahun depan, dia bayar fidyah dalam masa yang sama, ganti puasa saja. Subhanallah. Dua-dua kena bayar sekali. Jadi Syed diceritakan tentang bayar fidyah tadi. Asal tu ayat tu nombornya salah. Tadi 184 kan? Betul. Nota pun boleh salah. Bila Syed disemak, bila Syed disemak, contohlah jadinya. Kelak kami betulkan 184. Jadi subhanallah, untuk nak nangga lagi, macam ni dalil disyariatkan puasa tu tadi. Daripada Abdurrahman, Abu Abdurrahman, bapa kepada Abdurrahman, Abu tu maksudnya bapa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, yang meriwayatkan bahawa Sayyidina Umar, Abdullah anak kepada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara, yang menyaksikan bahawa tiada ilah melainkan Allah. Ilah bermaksud sembahan. Jadi perkataan Allah tu tadi maksudnya yang selayaknya disembah. Al-ilah. Ada soalan ke? Ilah tu tadi maksudnya sembahan. Ilah tu tadi maksudnya sembahan-sembahan lah.
Banyak-banyak orang boleh buat idol macam-macam ilah kan, macam sembah duit, sembah manusia, sembah patung dan sebagainya, sembah pokok, sembah matahari, sembah bintang, subhanallah. Jadi itu ilah-ilah yang ada yang manusia reka-reka. Tapi yang selayaknya disembah adalah Allah al-ilah, iaitu yang pencipta kita tadi. Dialah yang selayak-layaknya kita sembah. Jadi Allah term yang selalu kita sebutkan Tuhan dalam bahasa kita, Inggerisnya God, dan bahasa masing-macam banyak yang tadi yang paling layak disembah, Tuhan yang selayaknya disembah. Ialah maksud Allah tadi ya. Dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Jadi itu diriwayatkan dalam dua riwayat lah, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis yang sama, subhanallah. Jadi tadi baru disebut tadi ada pengulangan dalam nota tu, alhamdulillah. Jadi kita disyariatkan situ untuk 5 perkara dalam seumur hidup kita yang kita boleh persoalkan. Kena azam pergi haji tu, mesti ada azam. Mesti ada azam, something wrong dengan kita kan. Dari segi iman kita kena kita sibuk pergi haji. Sedangkan telah diwajibkan kan. Ya lebih baik untuk kita sebenarnya. Sama macam puasa tu tadi. Kadang-kadang kita tahu sebenarnya puasa tu baik untuk kita. Okey. Jadi apa hukum? Apa hukum kita ingkar? Subhanallah. Apa hukum kita ingkar simuk puasa? Kita simuk puasa, subhanallah, bermaksud kita tadi kufur. Kita kufur kepada perintah Allah. Bila kufur, maksudnya di situ disebutkan terus boleh jatuh kafir. Sama dengan murtad. Subhanallah, disebutkan murtad tu. Kecuali mereka yang memeluk Islam, yang baru memeluk Islam atau tidak sampai seruan Islam kepadanya. Subhanallah. Jadi bagi orang yang pernah dengar perkataan Islam, tu si sampailah hukum mengenai puasa kan. Dan termasuklah orang yang baru memeluk Islam, baru nak belajar dan sebagainya, yang difahami juga. Difahami juga lah. Tapi andai katanya dah mulai yakin, dah bertahun-tahun kan, dah belajar sama macam orang Islam lain, dah yakin bahawa siapa Tuhannya, siapa Nabi, contoh kita dan sebagainya. Dah faham, dah benar-benar faham bahawa orang Islam sepatutnya memang puasa. Orang puasa memang puasa. Tapi dan yang pilih untuk tidak puasa, maka hanya jatuh kafir balik. Hanya kafir yang sama dengan murtad. Dahsyat bagi mereka yang siapa yang sibuk berpuasa tadi Jadi sama macam sibuk semayang. Sama juga sibuk semayang, sengaja sibuk semayang sengaja sibuk beri zakat. Sama juga. Sama juga. Boleh, hukumnya pun sama juga. Kita boleh jatuh kafir. Auzubillah. Kita tak jauh lah. Sebab tu benda yang dah terang-terang. Nabi telah sebutkan, Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Nabi telah juga sebut dalam satu hadis macam tadi lah. Dia sebut 5 perkara yang ialah menjadi rukun Islam. Rukun Islam. Sebagai seorang Islam, sik lengkap kalau kita sik bersyahadah. Sik lengkap kalau kita sik solat. Sik lengkap kalau kita sik puasa dan bulan Ramadan. Sik lengkap kalau kita sik bayar zakat. Dan sik lengkap kalau kita sik berazam untuk tunaikan haji. Kumpulkan dan pergi haji kalau boleh lah. Kalau Allah izinkan. Ditakdirkan Allah kan. Okey. Jadi apa kelebihan? Bila kita sebut hikmah tu, maksudnya kelebihan berpuasa. Pertama sekali, pasti membina takwa kepada Allah SWT. Kita belajar kan, walaupun setiap orang nanggar kita makan atau minum dan sebagainya, tapi kita masih belajar bahawa Allah tahu, Allah melihat kita. Kita mencuri makan kah, kita curi minum kah, Allah tahu, Allah nampak kita batalkan puasa kan. Jadi, ini akan membina takwa kita. Membina takwa kan. Contohnya dalam lapar dan dahaga sekalipun kan, kita bersabar, belajar bersabar. Kita belajar bersabar. Sebab ya, dikatakan dalam satu hadis bahawa Allah Alam boleh cek balik. Kami pernah tahu, tapi kami pernah double check. Kalau kita sebutkan sabar adalah separuh daripada iman. Pernah dengar kan? Sabar tu sebenarnya separuh daripada iman. Separuh iman. Dan puasa tadi adalah separuh daripada sabar. Subhanallah. Jadi nak belajar sabar, banyakkan berpuasa. InsyaAllah kita boleh sabar. Jadi itu dalam satu hadis lah. Hadis yang kita belajar. Maksud tadi, macam ni kami nak belajar, latih diri kami untuk jangan mudah marah. Yang mudah tu, jangan jenis panas barat. Banyaklah berpuasa. Jadi subhanallah. Itu akan membina bukan saja kesabaran kita, tapi akan membina ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua,
kelebihan untuk puasa tadi menyedarkan hati dengan muraqabah Allah SWT, yakni sedar bahawa Allah yang mengetahui dan maha melihat. Sebab sifat ihsan tadi, sifat ihsan. Sifat ihsan yang ada. Kita ada rasa muraqabah Allah tak melihat kita. Allah mendengar kita kan. Allah mengetahui semua yang kita lakukan. Jadi bila dalam puasa tadi macam ni sekalipun Allah bunyi macam ni sekalipun perut kita Allah tahu. Kita belajar dan Allah tahu. Allah beri sabar, aku dapat sabar tu. Ya Allah beri aku banyak pahala kan. Semoga dengan puasa tadi hanya kan jadi kebaikan untuk kita. Subhanallah. Jadi ketiga di situ sebenarnya banyak gila kelebihan untuk puasa, tapi di situ disenaraikan 5. Ketiga, memenuhkan hari-hari puasa dengan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi bila kita banyak berpuasa, kita akan banyak beringat kan, banyak beringat kepada tanggungjawab kita kepada Allah. Bila kita sentiasa dalam keadaan ibadah, subhanallah. Bila lapar sikit kita, Allah aku puasa tu kerana Allah, aku puasa kerana Allah. Kita dalam keadaan yang sentiasa beringat. Bila kita dah lapar yang mengingatkan kita dengan Allah, subhanallah. Jadi bila kita penuhkan hari dengan banyak berpuasa, sebenarnya satu yang baik. Sedangkan doktor pun, kita dengar doktor pun bila kadang-kadang nak sebelum operation pun suruh berpuasa. Sebelum nak ambil darah pun suruh puasa je. Jadi subhanallah. Jadi nak pastikan yang lebihan-lebihannya tadi dah dibakar. Yang ditunjukkan dalam result tadi benda yang toksik yang tinggal kan, yang maknanya tadi kan, yang nak didetect dalam blood test tadi lah, subhanallah. Jadi puasa tu sebenarnya benda yang baik, benda yang menyihatkan badan. Jadi sebenarnya ni akan belajar sikitnya bila kita tadi dah dapat slim down, subhanallah. Banyak berpuasa kan, bila kita banyak berpuasa kita akan jadi rajin. Badan kita berat, banyak gila toksik, banyak gila tu sakit dan sebagainya, pasti akan menjauhkan kita dengan Allah. Susah nak sujud, susah nak duduk tawaruk mesti dapat kan, duduk tahiyat, duduk tawaruk tu duduk tahiyat duduk iftirashi, duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat awal tadi kan. Jadi nak duduk ya pun si dapat, si mampu, kerana banyaknya toksik-toksik lah, subhanallah. Jadi bila kita sakit-sakit, boleh amalkan puasa, belajar untuk amalkan puasa, insyaAllah badan kita akan lebih sihat. Jadi bila kita penuhkan puasa tu tadi, ia akan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Tapi apa yang berlaku kat Malaysia tu, kita sedih lah kan. Kena bila puasa tu tadi dipenuhkan dengan tidur, dipenuhkan bila mana tadi bila banyak sahur tadi bukan bersederhana. Tu masalahnya. Sahur tadi memang benar-benar makan, subhanallah. Sedangkan contoh Nabi tadi cukup dengan kurma dan seteguk air. Cukup dengan belajar sahur dengan paling simple saja. Jadi subhanallah. Tapi kita situ di Malaysia dah dibiasalah makan nasi kan. Subhanallah, sahur tadi pola nasi. Si masak pagi awal tadi dan sebagainya. Jadi sahur tadi kalau boleh sederhanalah, jangan yang berlebihan gila. Sama juga dengan berbuka. Bukannya tadi subhanallah pergi hotel makan juada all buffet all you can eat kan. Jadi set dah lah bezanya. Jadi sebab ialah bila mana kita apa ni dalam bulan Ramadan jadi dia asyik menambahkan ketakwaan tadi. Bila tadi rasa mengantuk dan sebagainya, dah makan banyak kan, dah makan banyak awal pagi, dah makan jadi faktor makanannya yang menyebabkan kita jadi lesu, jadi kena belajar sebenarnya untuk meringankan badan kita dengan banyak berpuasa. Dengan banyak puasa, banyak semayang, yang makin banyak semayang duha kita jaga, semayang malam ni tadi tarawih dengan semayang witir, dengan semayang hajat, semayang tahajud kita lakukan pada sebelah malam kan. Semayang rawatib kita jaga, semayang sebelum dan selepas semayang waktu kita tunaikan. Banyak tu tadi bila kita berpuasa, kita akan dalam keadaan macam ni aku nak tambah baik lagi puasa aku tak. Mesti dengan puasa, mesti jaga mulut, mesti jaga telinga, mata dan sebagainya kan. Jadi dalam keadaan puasa tu akan menambahkan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud Subhanahu Wa Taala? Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Tinggi. Subhanallah. Jadi kena kita belajar bahawa Allah sentiasa melihat kita di muraqabah. Dalam masa yang sama kita tadi akan makin dekat bila kita banyak berpuasa. Subhanallah. Jadi hebat lah. Manusia sendiri pun sebenarnya tak just nak cerita je lah. Ada seorang hamba Allah sama pejabat dulu.
namanya Dr. Akbar Ibrahim. Asal Miri je. Abdul Rani nama asalnya. Abdul Rani alias Akbar bin Ibrahim. Ada kacukan mama sama macam kami juga, kacukan mama. Jadi kerana Allah, waktu sepejabat dulu, dia dah pencen dah. Umur dah pencen kan. Umur cikgu pencen bekas uh, bekas ya juga pengarah Batu Lintang dulu. Maktab Batu Lintang, maktab perguruan Batu Lintang. Satu pejabat, subhanallah, sempat 2 tahun lah sepejabat. Dan kami nangga dirinya, subhanallah, nangga dirinya dapat puasa jaga Isnin kami, subhanallah. Orang yang dah pencen dapat jaga semangat Isnin, kena kami yang muda-muda, umur 20 lebih lah masa saya kan, umur 20 lebih masa saya, si dapat nak buat benda yang sama kan. Jadi subhanallah, kita nangga satu diet yang baik, satu hidup, alhamdulillah masih sihat walafiat. Akhirnya tu asalnya umur dah 70 dah, 70 lebih dah, 70 lebih. Di Kuching ni, subhanallah, ada masanya balik Miri, adanya seorang di Miri juga. Jadi kena Allah, bagus lah satu sunnah, satu sunnah Nabi. Nabi si pernah tinggalkan semayang pula, puasa pada hari Isnin, kerana dia lahir pada hari Isnin, dan hari Khamis, iaitu Allah, Nabi nak, kalau boleh, sebelum masuk malam Jumaat, sebelum masuk malam Khamis malam Jumaat kan, Khamis malam Jumaat, amalan terakhirnya adalah dengan puasa tadi, subhanallah. Jadi Khamis tadilah disunahkan kita untuk berpuasa. Kemudian keempat kata kelebihannya adalah untuk membersihkan jiwa dan menghaluskan perasaan. Subhanallah. Bila kita sebut menghaluskan perasaan, ya tadi yang kami sebutkan, jangan banyak marah, belajar untuk bersangka baik, belajar untuk sabar kan, positif, untuk sentiasa jujur dalam perkataan, sebab kita bila dalam puasa siklah kita tahu Allah melihat kita, Allah nangga kita kan, Allah belajar kita bila dalam puasa tadi, Allah nangga kita makan dan minum termasuklah perkataan kita, hati kita tengah fikir apa kan, berat kasih berat. Jadi sedikit sebanyak bila kita berpuasa tu tadi, dari segi fizikal kita, subhanallah, ini bukan dari segi fizikal, yang mendorong rohani kita juga untuk sama-sama jadi lebih lembut, lebih baik. Pendek cerita lebih baik lebih baik daripada versi kita sebelum tu. Bukan kami marah akan hilang terus perasaan marah kita. Bukan kami marah langsung kita tuakkan dapat sabar 100%. Kita sebagai manusia memang kita ada limit kesabaran kita, tapi ini akan jadi lebih baik. Subhanallah. Sebagai Islam, sebagai seorang Islam, bila gimana kita mengamalkan apa yang diwajibkan atas kita, sepatutnya kita akan menjadi versi kita yang lebih baik. Subhanallah. Dan yang kita sedih hari itu, kadang-kadang kita lihat orang bukan Islam lagi lebih bersih jiwanya, lebih jujur jiwanya, atau yang macam para mu'alaf tu tadilah, subhanallah, para mu'alaf kita, saudara baru kita, bilanya menerima Islam, hati jiwa nurani sebagai seorang Muslim ya tadi lebih tulus jadi kepada yang sebagaimana Allah perintahkan. Jadi yang terakhir di situ, dalam bulan puasa kita saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi sesama umat Islam. Di situ lah kita nanggap. Dalam bulan puasa orang berduyun-duyun kan, kita tahu pahala berlipat ganda dalam bulan puasa. Banyak hadis menyebutkan bukan saja sembahyang kan, satu sembahyang fardu sama dengan 25 sembahyang fardu atau 27 sembahyang fardu pada bulan biasa, digandakan 25 atau 27 kali ganda. Si kita mau merebut peluang dalam bulan puasa tak dah. Si payah aku pergi ke Masjidil Haram yang disebutkan 10,000 kali ganda, atau di Masjid Nawawi 1,000 kali ganda, digandakan 1,000 kali. Supaya pentingnya kita kena ada azam pergi haji. Sekurang-kurang kita dapat sekali dalam semua hidup kita. Sebulan setengah kita duduk ke sini, banyakkan ibadah kita dekat sini, diganda-gandakan di sini dengan pahala-pahala. Jadi subhanallah, bulan puasa tu tadi, satu bulan yang kita dapat tanda orang Islam sedekah untuk buka bazar Ramadan, untuk masjid buka puasa kan, masjid buka puasa, dan kadang-kadang kita tanda juga banyak orang hantar bantuan sebelum hari raya kan, hantar bantuan, banyak sedekah bantuan, di situ lah kita tanda macam even Hidayah Center pun, kita pun buat benda yang sama. Hidayah Center kita kumpulkan siapa-siapa yang bulan tu dah boleh start bersedekah,
Dan kita akan sampai ke bala bulan Ramadan. Jadi sedekah Ramadannya lah, insyaAllah pahala Ramadannya pun dapat. Jadi sekarang Allah, di situlah kita lihat bulan tu tadi kita akan belajar untuk mengasihi. Start cari kan, macam ni aku nak tambahkan amalan pahala dalam bulan puasa tu tadi, bulan Ramadan tu tadi, dengan bersedekah. Sebab kita tahu kan, dalam syurga ada tempat untuk orang yang dermawan, ada tempat orang untuk yang peniaga yang jujur, ada tempat orang yang banyak berpuasa, Jannatul Ma'wa, Jannatul Ma'wa, syurga untuk orang yang banyak berpuasa, subhanallah, yang jaga amalannya dalam bulan puasa, subhanallah. Dia puasa tu satu yang besar, sebab dia puasa 1 jam sangat besar. Jadi kerana Allah, insyaAllah yang terakhir malam tu, sebelum kita mengakhirkan kelas kita, bila sebenarnya kita mula berpuasa di seluruh kebun puasa. Okey. Penetapan mula berpuasa di bulan Ramadan ialah dengan melihat anak bulan Ramadan. Jika tidak kelihatan anak bulan Ramadan, maka cukupkan 30 hari bulan Sya'ban. Jadi, selari dengan hadis daripada Abu Hurairah yang Nabi menyebutkan, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, berpuasalah kamu apabila melihat hilal. Hilal. Perkataan hilal tu mungkin suatu yang baru, tapi kami nak perkenalkan kepada semua saudara baru kita, jangan sik biasa. Kadang-kadang orang Islam kita pun sik tahu apa benda hilal, tapi selalunya nak nanggar raya, nak tahulah nanggar anak bulan. Anak bulannya lah disebutkan sebagai hilal. Dan hilal tu bermaksud permulaan bulan baru. Orang nanggar dengan teleskop kan, dengan teleskop nanggar bulan, andai kata nampak anak bulan tadi, maka bermulalah bulan baru, dan esok tadi memang hari raya lah, atau dalam kes tu tadi kita nak nanggar bila start puasa. Setiap bulan sebenarnya kita nanggar sama ada 29 hari atau 30 hari setiap bulannya. Tapi kerana Allah, oleh kerana dengan kecanggihan teknologi hari itu, hari-hari kita boleh nanggar teleskop, jadi ada unjuran dah ada unjuran. Walaupun kita tadi mungkin sit nampak daripada Miri kan, daripada Miri sit nampak sebab awan dan sebagainya, maka maka kita guna ru'yah tadi. Ru'yah tadi maksudnya tadi bukan ru'yah perubatan Islam, ia pun ru'yah juga. Maksudnya dari segi perkiraan. Perkiraan tadi bahawa esok tadi bulan baru dan sebagainya. Tapi nangga relevannya Islam pernah berlaku kita kat Malaysia dengan Brunei beza sehari bila nak mula puasa atau bila nak raya. Ada pernah berlaku kan. Jadi masing-masing ikut tempat masing-masing, tempat melihat kan, cara melihat. Kalau kita tengok zaman 80-an, 90-an, masih bergantung dengan nangga bulan. Kita masih nangga, kita belum ada kemampuan untuk ada teleskop kita ke diri, dan kita buat perkiraan kita dengan yakin kan, dengan yakin kita buat perkiraan kita sebagainya untuk menentukan kalender hijrah kita tadi masuk bulan baru. Maka Islam tadi mengesyorkan supaya kita siap ragu-ragu. Kalau tadi siap nampak, tambah 1 hari, genapkan jadi 30 hari. Macam bulan Sya'ban tadi, 30 hari. Macam kalau siap nampak hari tu, maksudnya tadi besok belum lagi puasa, the next day baru kita start puasa. Jadi memang nangga hilal tu pada 29. Dan nangga hilal tu tadi pada hujung hari 29. Nangga anak bulan, tidak kaya nangga macam bulan lepas, tidak nangga bulan Rajab kan. Kat Miri tu sentiasa ada pejabat agama, tidak ada tim. Pejabat mufti pula. Actually tanggungjawab pejabat mufti setidaknya akan diterbangkan, subhanallah. Ada tim yang diterbangkan daripada Kuching untuk mengesahkan antara tempat-tempat untuk teropong bulan tu daripada Sarawak adalah di Miri tu tadi kira tu di Pusat Falak, dekat Esplanade luar. Dulu dekat Tanjung Lobang, duduk ikut jalan belakang ada betul lah. Tapi tempat baru untuk nangga kini tu adalah di Esplanade tadi, di Pusat Falak Miri. Jadi kena Allah, itulah cara untuk penetapan bila puasa setiap tahun. Jadi subhanallah, sama tadi berbukalah kamu, iaitu bila melihat hilal, jika itu tutup, maka sempurnakan, genapkanlah bulan Sya'ban 30 hari, subhanallah. Jadi kena Allah, setakat ini perkongsian kita pada malam tu. Ada soalan sih setakat tu untuk puasa?
Okey, Alhamdulillah. Ada soalan? Kita persilakan. Ustaz, Ya ada. Silakan syarat Ayana Jeffrey. Syarat. dah di ini Syarat. syarat wajib puasa. Dah Okey. mention tadi kan. Udah mention tapi kita akan cover esok hari bahagian 2. Sorry ya. Esok hari. Jadi bahagian 1 tu kita just langgar dulu. Mukadimah puasa. InsyaAllah untuk syarat-syarat wajib kita akan malam esok je lah. Kami buat malam je lah sebab kami rasa macam siang kini tu macam yalah masing-masing kita banyak urusan kan. Jadi bagus je kita raikan sebelah malam lepas isyak insyaAllah. Just kami nak tunjukkan untuk malam esok. Silap kami akan doa. Kami dah tutup tadi. Syarat yang rukun. Syarat. Ni ada rukun puasa, ada syarat wajib puasa, siapa yang wajib kan? Ya. Akan isi syarat tak? Okey, just gambaran untuk esok hari. Okey, siapa yang wajib puasa dan sebagainya atau tadi ya. InsyaAllah kita akan cover semua tu. Okey, siapa yang siap boleh puasa semua esok. Okey. Go one by one lah. Okey, syarat wajib puasa tak ada ya. Tadi just tunjuk. InsyaAllah kan siapa yang nak baca dulu. Ada link kami share tu tadi. Esok boleh tanya kalau si faham kan. Contohnya apa maksud balik. Balik tadi dia. Balik tadi maksudnya cukup umur kan. Esok kami akan ceritakan lah tentang benda macam tu. Dan apa yang maksudkan tiada keuzuran. Kalau ada benda yang menghalang dan sebagainya kan. Terpaksa operation dan tu tadi keuzuran lah ya. Yang menghalangkannya untuk berpuasa kan. Jadi benda-benda yang macam tu tadi kita kena faham lah, kena faham siapa yang wajib untuk berpuasa tu tadi ya. Okey. InsyaAllah esok kita akan anggar satu persatu. Antara rukun puasa pendek je rukun puasa. Kalau rukun sembahyang ada sampai 13. Rukun puasa ada 2 aja. 2 aja. Iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa mulai daripada terbit fajar hingga tenggelam matahari. InsyaAllah kita akan ulang balik esok untuk syarat sah puasa, perkara yang membatalkan puasa, adab-adab. Termasuk ada adab. Ada banyak adab situ. Orang yang tidak boleh puasa atau siapa yang sakit pun mau puasa sebenarnya jatuh berdosa. Siapa yang bilanya berpuasa hanya memudaratkan diri, jatuh dosa je. Sebab Allah ajar kita untuk sengaja memudaratkan diri kan. Dan termasuk orang yang bermusafir, kalau hanya melibatkan perjalanan yang sangat jauh, memang mesti dapat tahan sampainya tadi dan kehausan mati kebulurannya tengah musafir. Itu jadi benda yang tidak boleh berpuasa lah sebenarnya. Tidak digalakkan untuk berpuasa untuk orang itu. Itu sama je. Orang yang terlalu tua atau pesakit yang tidak harapan untuk sembuh. Itu pun sama je. Itu yang keempat. Itu bonus lah untuk dia. Jadi ada juga kadang-kadang yang hamil nyamuk juga berpuasa. Atau dia dah melahirkan anak. Dia sepatutnya untuk menyusukan anak. Bilanya bilanya paksa dirinya puasa juga, maka kurang susunya dan sebagainya. Maka yang dizalimi siapa? Anaknya tadi. Anaknya yang dizalimi. Jadi, tapi si salah juga. Si salah punya tadi dah minum banyak malam dan sebagainya. Pun masih boleh menyusukan anak. InsyaAllah kita cover esok. Baik, saya dah lagi nak cerita esok. Dan ada puasa yang dimakruhkan. Ada hari-hari yang disunatkan untuk puasa. Ada puasa yang dimakruhkan. Makruh tu maksudnya Allah benci. Allah benci. Bukan ibadah sih boleh. Boleh puasa. Tapi bila kita puasa je pada hari ya. Contohnya puasa pada hari Arafah. Arafah tadi puasa je kan. Tengah menunaikan haji. Dah tu kena bermalam dekat Arafah kan. Jadi kita puasa je. Yang lain lah. Jadi kita yang tengah menunaikan haji. Boleh kita puasa Arafah. Tapi siapa yang menunaikan haji. Boleh lah. Sebagusnya jangan. Bukan boleh. Digalakkan untuk berpuasa. Subhanallah. Okey, Tuan Jeffrey, yarhamkallah. Bersin dia. Ya, kerana Allah. Ya, tadi salah satu hak mengingatkan kami. Ada 8 hak seorang Muslim. Salah satu bila kita dengar orang lain tak bersin dan yang menyebut Alhamdulillah, kita sebagai orang yang mendengar orang yang tadi menyebut, kita kena doakannya. Yarhamkallah. Ya Allah, semoga Allah sayang orang tu tadi. Subhanallah. Di antara hak orang Islam kan nak kita tunaikan insyaAllah. Okay, insyaAllah setakat yang untuk perkongsian kami malam tu. Terima kasih semua yang
yang terus bersama sampai ke penghujung. Subhanallah, hebat lah. Semua insan-insan hebat tu istiqamah dalam belajar, insyaAllah. Alhamdulillah. Yang baru masuk bersama kita, Alhamdulillah. Moga-moga dipermudahkan semua urusan kita esok hari dan akan datang. Dan subhanallah, Bersya just nak jemput sekali lagi bagi siapa-siapa yang belum mula baca Quran, belum Iqra, jemputlah join kelas kita, insyaAllah. Ini tak dah 3 malam kita ada buat Rabu, Khamis dan Jumaat. Rabu Khamis bersama kami malam semalam dengan Sis Aina kita. Subhanallah, kita ada tenaga pengajar wanita. Jadi hari Jumaat siapa yang mau belajar kami pun boleh belajar dengan Sis Aina tadi insyaAllah. Jadi kerana Allah, moga kita akan usahakan setiap malam kalau dapat hari Isnin, Selasa, Rabu, setiap malam ada majlis ilmu macam hujung minggu macam tu, kita penuhi dengan kelas asas fardu ain. Kelas asas fardu ain kita untuk dewasa, kita ada kelas kafar, bukan yang anak-anak kita aja ada kelas kafar petang di sekolah, tapi kita yang dewasa tu yang mungkin sebelum tu si pernah kan dapat pendidikan Islam di sekolah atau ikut kelas kafar. Jadi di situlah tempat-tempat kita untuk mendapatkan insya-Allah. Jadi kerana Allah bagi yang laki-laki, insya-Allah masjid ada juga tempat untuk menambah ilmu. Di sini ada pengajian kitab dan sebagainya, pun boleh sama-sama menambah ilmu. Selain pada kami, insya-Allah ada juga subhanallah, kami tersalah stop. Jadi kerana Allah, banyak lagi ustaz-ustaz saya sambung tadi, banyak lagi ustaz-ustaz yang berkongsi juga tentang puasa, tentang syurga dan neraka yang kita cerita semua secara detail lah. Kita boleh ikuti pengajian sidangnya. Tapi insyaAllah untuk sebagai mukadimah, untuk tempat bertanya, kalau ada soalan tentang puasa lagi, sisalah untuk tanya dalam grup dalam grup kita pun boleh kita tanyakan. Kalau belum ada soalan kini tu, boleh tanya kemudian. Tapi kalau dah di cover, janganlah tanya lagi kan. Dah cerita dalam kelas. Sepatutnya dah difahami lah. Tapi insyaAllah, tapi kalau ada benda yang mungkin di cover dalam kelas kita, boleh tanya dalam tu. Atau nak penjelasan lebih lanjut tu, boleh tanya juga insyaAllah. Ini kerana Allah, itu saja yang Bersya dapat kongsikan. Jadi bagi siapa-siapa yang belum pernah berpuasa, saudara baru kita yang belum berpuasa, pasang azam untuk berlatih untuk berpuasa mula daripada bulan tu, mula daripada bulan Syakban tu. Jadi awal-awal kita start berlatih, esok pun boleh puasa, niat puasa Syakban, niat puasa Syakban kerana Allah Ta'ala. Sebab ada satu bulan yang kita lihat Nabi kita puasa hampir penuh, kecuali sehari sebelum nak nangga hilal tadi, nak nangga bila 9 tadi, baru nasi puasa. Untuk bulan tu lah yang hampir penuh puasa sebab persediaan Nabi untuk bulan puasa. Jadi banyak sahabat-sahabat, banyak orang tu pun sebenarnya bulan tu kita akan nangga orang, walaupun tadi belum bulan Ramadan, bukan wajib ke atas kita, tapi dah difadukan ke atas kita untuk puasa. Jadi insyaAllah. Jadi kan Allah, dia aja dapat kami kongsikan, bateri pun dah nak habis. Sampai minta izin, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum. Kita jumpa malam esok insya-Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz.